Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Silakan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita sambung lagi perbincangan 40 kisah ataupun sirah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang popular, tetapi ada perbincangan lah daripada sudut riwayatnya. Jadi hari ini insya-Allah kita sambung kepada kisah yang ke-15. Okey, iaitulah berkenaan dengan sesiapa yang tidak menziarahi makam Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia bukan daripada kalangan umat baginda ataupun dia telah melupakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni biasanya kadang-kadang lah orang yang buat mutawif ni dia kata ada hadis Nabi kata siapa yang mana tak ziarah Nabi, maksudnya di Madinah, maka dia melupakan Nabi ataupun dia bukan di kalangan umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi adakah betul kisah ataupun hadis yang mana disebutkan itu? Baik, kita baca dulu. Nanti banyak insya-Allah faedah-faedah yang kita boleh ambil daripada perkara ni. Sememangnya perkara sunnah menziarahi makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bertandang ke Madinah sama ada mengerjakan haji ataupun umrah. Maksud haji umrah tu bukan di Madinah, di Mekah lah. Cuma biasanya orang akan buat package ziarah sekali, sama ada Madinah dulu ataupun ke Mekah terus balik baru singgah di Madinah. Itulah konsep dia. Baik, terdapat hadis yang sering dijadikan hujah bahawa Nabi SAW tidak mengaku umat jika seorang datang ke Madinah tapi tidak menziarahi baginda Nabi SAW. Baik, apa dia hadisnya? Man hajjal baita wa lam yadhurni faqad jafani. Sesiapa yang pergi haji ke Baitullah dan tidak menziarahiku, maka sungguh dia telah memalingkan diri daripadaku ataupun dia telah melupakan aku. Jafa ni maksudnya kering lah. Gersang maksudnya menghilangkan diri ataupun menjauhkan diri daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita baca dulu dia punya status hadis ini. Hadis ini diriwayatkan oleh ramai para ulama. Bila sebut ramai ulama meriwayatkan, dia tak semesti hadis tu sahih. Tu kena tanam dululah. Maksudnya ada hadis yang diriwayatkan oleh para ulama ramai untuk menyatakan hadis tu tak sahih, untuk menyatakan hadis tu tidak tepat ataupun tidak betul, disandarkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, dan para ulama memuatkannya di dalam kitab hadis maudhu', hadis palsu, seperti mana Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Talhis Al-Mawdu'at. Okey, maksudnya hadis ni dimasukkan dalam kitab hadis-hadis palsu. Baik. Kemudian Imam Asy-Syaukani yang meriwayatkan dalam kitab Fawaid Al-Majmu'ah. Fawaid Majmu'ah ni salah satu lagi kitab yang menghimpunkan hadis-hadis palsu lah. Jadi kita dengar, bagus ni Fawaid Majmu'ah, kitab Imam Syaukani. Imam Syaukani terkenal ulama hadis, dia ada kitab Nailul Awtar dan sebagainya, ada tafsir beliau dan seterusnya. Maka bila kita sebut, Imam Syaukani tulis kitab ni, kira betul lah dah kan. Jadi beliau mengarang khusus untuk menghimpunkan hadis-hadis yang palsu. Okey. Kemudian Imam As-Sakhawi dalam kitab beliau Maqasid Hasanah. Okay. Imam As-Sakhawi di dalam kitabnya Maqasid Al-Hasanah pun sama, Maqasid Al-Hasanah, kitab-kitab yang menghimpunkan hadis palsu. Imam Ibnu Abi Adi ataupun Ibnu Adi dalam kitabnya Al-Kamil fi Du'afa, dan banyak lagi yang meriwayatkannya. Maksudnya hadis yang tentang ziarah kubur, pergi Madinah ni, kalau tak pergi ziarah makam Nabi, melupakan Nabi, ataupun dia bukan di kalangan umat Nabi, ataupun dia bukan di kalangan kita kata orang yang mencintai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka semua hadis-hadis ini ada diriwayatkan dalam kitab-kitab imam-imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Okey, so riwayat satu benda yang lain, penilaian hadis itu satu cerita yang lain. Itu kita kena bezakan. Jangan asal riwayat je kira okey, kan? Okey. Pandangan para ulama mengenai riwayat ini. Pertama, Imam As-Sakhawi di dalam Maqasid Al-Hasanah berkata, tidak sahih hadis ini. Imam Az-Zahabi berkata dalam kitab beliau tadi Talhis Al-Mawdu'at, bahkan hadis ini palsu. Okey. Antara bukti lain yang menunjukkan bahawa riwayat ini palsu adalah kerana sesiapa saja yang dengan sengaja meninggalkan atau tidak pergi menziarahi makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia melakukan perbuatan dosa besar.
Kan? Maksudnya daripada hadis tu kita dapat faham kalau satu orang pergi ke Madinah tak ziarah. Sebab Nabi kata siapa tak ziarah lupakan Nabi. Maksudnya seolah macam wajib menziarahi kubur baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi bila wajib, bila tak buat dosa besar. Dosa besar. Katalah seorang ni terlupa ke, mustahil lah terlupa kan. Tapi kita nak katalah contohnya pergi sekali je ke kan, ataupun tak ingat ke, ataupun susah nak masuk dekat raudah ke, susah nak masuk ke, tak pastilah. Adalah halangan-halangan tertentu. Maka takkanlah dikira orang tu berdosa besar. Itu dia punya hujahnya. Dan dengan demikian bererti bahawa ziarah adalah wajib seperti ibadah haji. Kalau dipahami begitu. Sekalipun ziarah ke makam Rasulullah SAW satu amalan yang baik, hal itu tidak lebih daripada amalan yang sunnah. Inilah pendapat jumhur, majoriti, kebanyakan para ulama. Baik. Ziarah kubur secara umumnya merupakan sunnah, di mana habislah kisah riwayat tadi. Jadi ni dia masuk sikit tentang ziarah kubur ni. Ziarah kubur secara umumnya merupakan sunnah, di mana Nabi SAW memerintahkan dan melakukannya. Imam Ibn Abi Bar, Imam Ibn Abdul Bar ataupun Abdul Bar, yang betulnya Abdul Bar itu silap tulis tu. Baik, radhiyallahu anhu rahimahullah menyatakan bahawa Imam Ibn Abi Bar ni seorang ulama besar mazhab Maliki. Beliau mensyarahkan Muwatta Imam Malik. Dia ada dua syarah, satu Tamhid, satu Istidhkar. Dua-dua ni At-Tamhid dan Istidhkar ni dua-dua kitab hadis yang mensyarahkan Muwatta Imam Malik. Tapi yang pelik ya, kenapa dua-dua tu mensyarahkan Muwatta Imam Malik dengan penulisan yang sama? Baik, At-Tamhid dia lebih ringkas. Adapun Istidhkar dia lebih panjang lebar, memuatkan banyak-banyak pandangan dan sebagainya. Dan seolah-olah macam Imam Ibn Abi Bar nak bagi tahu, kalau kamu nak cari ringkasan Muwatta Imam Malik, pergilah tengok Tamhid. Kalau kamu nak tengok lebih panjang lebar perbahasan mazhab, apa perbincangan apa lagi, lebih detail, lebih dalam, pergilah Istidhkar. Kan, jadi itu kita kata memang biasa di kalangan para ulama, ada kadang-kadang ringkaskan, ada kadang-kadang dipanjangkan syarahnya. Itu memang biasa, sebab kadang-kadang untuk peringkat orang awam, kadang-kadang untuk peringkat permulaan bagi pelajar, kadang-kadang bagi orang yang betul-betul nak mendalami, so ada kitab dia yang khusus. Itulah maksud dia. Baik. Maka kata Imam Ibn Abi Bar, diperbolehkan keluar ke kuburan dan ziarah kubur. Hal ini disepakati ijma' bagi para lelaki dan dipersisihkan bagi wanita. Jelas ini menunjukkan bahawa menziarahi kubur diharuskan, bahkan lebih-lebih lagi kubur Nabi SAW. Kubur Nabi SAW terletak di Madinah, maka cuba kita bayangkan mereka yang tidak berkemampuan untuk ke Mekah dan ke Madinah. Tu kan. Maksudnya memang tak pergi umrah pun tak mampu, pergi haji apatah lagi dan sebagainya. Maka macam mana? Kan? Sedangkan kefaduan haji itu pun ada istita'ah. Man istata'a ilaihi sabila, Allah kata. Siapa yang mana mampu untuk pergi, kan, tiba-tiba tak mampu pergi, jadi dua dosa pula. Satu dosa tak pergi, yang kedua dosa tak menziarahi kubur baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di situ boleh kita katakan bahawa ada perbezaan daripada sudut hukum dan perbincangan yang nanti kita detailkan. Okey. Kemudian bagaimana mahu mereka menziarah kubur mereka? Okey, oleh itu hukum menziarah kubur atau makam Nabi SAW hanyalah diharuskan ataupun disunnahkan, dan jika tidak mampu tidaklah bermaksud kita melupakan baginda Nabi SAW. Okay? Jadi ini kita kata antara dia punya perbincangan. Jadi kita pergi 1, 2, 3, 4 beberapa poin yang penting daripada hadis ni. Pertama, hadis tu palsu lah. Maksudnya tak sahih lah daripada sudut, dan kebanyakan talkhis ataupun diringkaskan oleh para ulama hadis. Semua hadis-hadis yang menyebut siapa ziarah kubur Nabi, siapa tak ziarah kubur Nabi merupakan Nabi, siapa tak ziarah kubur Nabi bukan umat Nabi, siapa ziarah kubur Nabi maksudnya tidak mencintai Nabi, siapa tak ziarah. Semua hadis-hadis itu sekitar sama ada dia palsu ataupun terlalu lemah. Riwayat dia sama ada palsu ataupun terlalu lemah. Okey, jadi kita pergi yang pertama, poin dia hukum asal ziarah kubur. Jadi kita sebut dah sikit tadi, tapi kita nak detail lagi. Pertama sekali, hukum asal ziarah kubur ni adalah sunnah. Sama ada kubur baginda Nabi SAW ke, kubur sahabat ke, kubur sesiapa pun, maka asalnya adalah sunnah. Kerana dalam hadis riwayat daripada Buraidah radhiyallahu anhu dalam riwayat Imam Muslim, hadis yang sahih, iaitulah Nabi SAW menyatakan, kuntu qad nahaitukum 'ani ziyaratil qabr ala fazuruha fa innahu tadhkiratul akhirah. Baik, kata baginda Nabi SAW, dulu aku pernah larang kamu untuk ziarah kubur, sekarang ziarahlah kerana dia boleh mengingatkan kamu kepada akhirat. Hadis ini sahih dalam riwayat Imam Muslim. Baik, jadi bila sebut mengingatkan kamu kepada akhirat, sebelum tu hadis tersebut, dulu aku pernah larang kamu, sekarang pergilah.
Maksudnya dalam hadis ni berlaku nasikh ataupun nasakh mansukh. Dalam hadis boleh berlaku hukumnya diangkat semula dan digantikan dengan hukum yang baru. Macam mana berlaku dalam Quran pun ada perbincangan yang sangat panjang lah tentang penghapusan hukum ataupun pengkhususan hukum, sehingga ada sebahagian para ulama berkhilaf, berbeza pandangan pendapat sama ada dalam Quran tu ada ataupun tidak mansukh. Kan kalau ikut Imam Suyuti ada berapa saja, ikut Imam Syah Waliullah Ad-Dihlawi kan itu lagilah mungkin berapa je, ikut Syekh Dr. Amin Abattush dia ada PhD dia dalam bidang nasikh mansukh, dia kata tak ada satu pun ayat dalam Quran yang mansukh. Kan lagi kita kalau kita mengaji kita faham lah, kalau tak mengaji kata ulama kata ada, ulama tak, sebab memang ada pun pendapat ke minoriti di kalangan para ulama, majoriti termasuk Imam Syafi'i apa semua kata memang ada berlaku mansukh lah. Kan mansukh ni maksudnya hukum asal tu dah tak ada, kita baca tu dapat pahala. Contohnya kita baca apa, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afah. Wahai orang beriman, jangan kamu makan riba sikit-sikit, jangan makan riba bertingkat-tingkat. Kan secara berlipat ganda sikit-sikit tak apalah maksud dia. Kan ayat tu mansukh dengan surah Al-Baqarah 275 menyatakan sikit ke banyak wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Sikit ke banyak Allah menghalalkan jual beli, segala jenis jual beli yang halal ikut syariah, dan Allah mengharamkan segala jenis riba. Kan contoh lain surah An-Nisa ayat 43 kan Allah kata ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salah wa antum sukara. Wahai orang beriman, jangan kamu hampiri salat kamu dalam keadaan mabuk. Dibatalkan mansukh dengan sikit pun tak boleh, bukan setakat sebelum salat minum boleh. Surah Al-Maidah ayat 90. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuh la'allakum tuflihun. Kan jadi wahai orang beriman, arak, tenun nasib apa semua sekali kan, memberi makan bahala, mengundi nasib dengan anak panah dan seterusnya, semua itu termasuk dari perbuatan syaitan, kotor, jijik, maka kamu jauhi, mudah-mudahan kamu berjaya. Jadi ayat-ayat seperti itulah yang membawa kepada sebahagian pendapat di kalangan para ulama adanya mansukh hukum. Maksudnya hukum asalnya boleh, lepas tu tak boleh, ataupun hukum asal dulu tak boleh, lepas tu boleh, contohnya. Jadi benda-benda seperti ini memang perbincangan panjang, pendetailan panjang, dan jawapan bagi mereka yang menyatakan tidak ada mansukh, mereka kata ayat itu berlaku peringkat penurunan. Bila berlaku peringkat penurunan, bermakna ia adalah mengkhususkan daripada boleh dikhususkan tak boleh. Contohnya daripada asal tu boleh sikit, lepas tu tak boleh langsung. Jadi khususkan, mengkecilkan skop tu sampai sehingganya tak boleh. Itu antara salah satu hujah bagi mereka menyatakan tak ada mansukh dalam Al-Quran. Kan? Sebab kalau Syiah lagi banyak kalau Syiah kita ada 6,000 ayat, maksudnya 12,000 ayat mereka kata tak ada. Di sisi Ahlussunnah Jemaah 12,000 ayat Quran tak ada. Kami ada. Kan? Maksudnya 6236 tu dekat sisi dia orang ada 12,000 lebih lagi. Di sisi dia orang. Ini disebut dalam kitab-kitab, buka Qumi ke, tafsir ke dan sebagainya, Jami'ul Bayan ke, Tabarsi, buka kitab-kitab mereka. Jadi mereka kata dah. Sebab apa? 2/3 kami ada pegang. 1/3 je pada Ahlussunnah wal Jamaah. Kan? Itu kita kata penyelewengan yang cukup besar lah. Sebab nanti juga orang akan tohmah. Maka sebab tu sebahagian para ulama kata, dan ada sebahagian pula mereka katakan, orang Taliban Barat ke apa menyatakan bahawa kalau macam tu Allah ni sebenarnya maha mengetahui ke tidak? Kejap turun, kejap angkat, kejap turun, kejap angkat, kejap ubah hukum lain, kejap sekian-sekian. Tapi yang tepatnya betul lah. Maksudnya nasakh itu kemungkinan besar dia berlaku. Mengikut majoriti para ulama. Cuma yang berpegang kepada mengkhususkan daripada asalnya tak boleh, lepas tu boleh ke dan sebagainya, maka itu juga pendapat di kalangan sebahagian para ulama. Untuk menolak mereka yang kata Allah ni tidak maha mengetahui, Allah ni sekian-sekian, boleh tidak jadi hujah, tidaklah menjadi isu bila mana kita sebutkan tentang perkara itu. Banyak lagi lah, perubahan kiblat pun sama. Masjid Al-Aqsa, jom tengok pada ayat 140 Baqarah, 145 dan seterusnya kan, sehinggalah ayat 150 cerita tentang kiblat. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatran masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatra li'alla yakuna lin-nasi 'alaikum hujjatun illa alladhina zalamu. Kan ayat itu Allah menceritakan tentang bagaimana mereka pada asalnya Nabi itu sendiri kiblatnya Masjidil Aqsa pada waktu itu. Dan kemudian orang Yahudi, kemudian Nabi sendiri sering memandang ke langit bila turunnya wahyu, sebab Nabi suka sangat menghadap ke arah kiblat Masjidil Haram.
sehingga akhirnya turun ayat memansuhkan hukum, menghilangkan hukum hadap Masjidil Aqsa, kamu hadap ke arah Masjidil Haram. Itu juga berlaku mansuh hukum. Jadi kita panjanglah perbincangan tentang isu ini. Berlaku juga dalam hadis-hadis baginda Nabi SAW. Dulu Nabi suruh jangan ziarah kubur, kemudian Nabi benarkan. Sebabnya pada awal-awal zaman kemunculan Islam tu belum kuat daripada sudut akidah, sebab orang jahiliah suka pergi kubur, sembah kubur, minta kat kubur dan sebagainya, kan? Jadi Nabi SAW tak benarkan pada waktu itu. Setelah Islam dah kuat di Madinah dan sebagainya, maka Nabi kata ala fazuruha, maka pergilah ziarah, saya dia akan mengingatkan kamu kepada kematian. Maksudnya bagi lelaki, sepakat di kalangan para ulama hukumnya sunnah pergi tu dengan niat untuk mengingati akhirat. Nanti kita tengok sikitlah adab-adab ziarah kubur dan sebagainya, termasuk ziarah kubur baginda Nabi SAW. Orang kata bagi salam, Assalamualaikum ya, Assalamualaikum ya Rasulullah, kan? Assalamualaikum ya Abu Bakar. Ada hadis ke, ada hujah ke? Nanti kita akan perbincangkan. Okey. Kemudian bagi wanita, para ulama ijma'lah sepakat, bagi wanita yang dalam tempoh iddah tak boleh lah. Suami dia meninggal ke apa semua dan sebagainya, kan? Ini kadang-kadang tu dah jadi adat kebiasaan dalam masyarakat kita. Isteri paling depan sekali. Tengok suami dia tu menangis apa semua, tengok suami apa semua. Kita kata secara hukumnya tak boleh, sebab dia masih dalam tempoh iddah. Masih dalam tempoh iddah, kan? Iaitu berapa? 4 bulan 10 hari lah kalau ikutkan sebenarnya, kan? Cuma kita kata kalau dalam keadaan yang biasa, maka apa hukumnya? Secara umumnya ada 4 perbincangan di kalangan para fuqaha. Ada yang menyatakan harus, ada yang menyatakan sunnah seperti lelaki, ada yang menyatakan makruh, ada yang menyatakan haram. Okey. Jadi kita tengok dulu, analisis sikit beberapa hujah, ambil sikit beberapa hadis. Yang pertama sekali hadis yang diriwayatkan daripada dalam riwayat Al-Imam Tirmizi rahimahullah. Hadis yang hasan statusnya daripada Sayyidatina Aisyah dan sebahagian riwayat yang lain. Baik, menyatakan bahawa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam la'ana zawarat al-kubur. Nabi melaknat wanita-wanita yang selalu ataupun sering pergi ke kubur. Hadis ni hasan statusnya. Kan, maksudnya wanita seolah-olah nak bagi tahu dalam hadis ni, kata Imam Al-Qurtubi, dinukilkan oleh Imam Ibn Hajar, menyatakan bahawa kalau wanita tu pergi sekali-sekala, pergi ziarah ibu dia, ayah dia, tak ada jadi masalah. Kan, tak ada jadi masalah. Maksudnya mungkin seminggu sekali ke, contohnya ruang masa dia lah. Tapi kalau tiap-tiap hari problem. Sebab dalam hadis ni sebut, sebab orang lelaki pun tak ziarah kubur tiap-tiap hari lah. Dia adalah waktu-waktu dia, kan? Cuma bukan waktu raya lah. Ke waktu raya kebetulan balik, tu kena faham juga tu. Kebetulan balik tu boleh lah ziarah. Bukan niat ziarah tu sunnah di pagi raya, bukan. Kebetulan balik, kebetulan ada, teringat, pergi ziarah, tak ada masalah. Tak kira lah Ramadan ke apa, maka tidak ada ketetapan tertentu. Ada pun yang kata ziarah tu boleh bagus hari Khamis, di sunat itu tak ada hadis lah. Hari Khamis, hari-hari Rabu ke, kan? Adalah perbincangan tu, sebut pandangan-pandangan memang ada, tapi hujahnya tidak dilandaskan dengan hadis-hadis yang sahih. Baik. Jadi menunjukkan wanita harus tapi tidak kerap. Baik, itu satu hujah. Yang kedua, hadis Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dalam riwayat Al-Hakim dalam Mustadrak. Ni juga kitab penting ke, Mustadrak Al-Hakim ni. Dia ada kitab dia, cuma Mustadrak Al-Hakim ni dia tak sempat habis. Seolah-olah ulama hadis menyatakan bahawa Imam Hakim ni dia hebat, ulama hadis besar. Dia susun dulu hadis tu. Dia belum nilai lagi. Susun dulu, kemudian dia baru akan nilai. Kemudian baru sempat 1/3 dia nilai, susun balik tu, maksudnya dia mula-mula tulis dulu. Tu ada metodologi lah. Ada orang jenis suka tulis dulu, macam orang tulis tesis lah, kan? Tesis apa, dia tulis, kan? Orang tulis karangan, tulis dulu, sekarang baru susun balik. Contoh gitu, kan? Begitu jugalah orang buat buku ke apa, tulis dulu baru susun balik. Baik, jadi Imam Al-Hakim macam tu. Bila susun balik tu, baru sempat 1/3 daripada kitab beliau ni belah jilid juga. 1/3 tu beliau meninggal dunia. Tak sempat dihabiskan untuk menilai semula. Sebab tu hadis palsu pun ada dalam kitab tu. Kita tak salahkan Imam Al-Hakim, ulama hadis yang sangat besar. Hadis dhaif pun ada dalam kitab tu, tetapi beliau telah pun menyusun dan belum membuat penilaian yang sebahagian besar 1/3 yang beliau dah nilai balik tu sahih. Maka datanglah Imam Az-Zahabi menilai semula. Dia talkhis Al-Zahabi, dan kemudian sebab tu kita biasa dengar wa wafaqahu Az-Zahabi. Imam Zahabi sepakat penilaian Imam Hakim hadis tu sahih, contohnya. Kan, jadi itu peranan Imam Zahabi lah, bantu, dan dia tidak jadi kurang ajar lah.
Ada orang ni dia kata kan gitu kan, setengah-setengah orang ni kata buat apa kacau kitab ulama. Kan dia marah tu kan, buat apa kacau kitab ulama, dah elok-elok tu pergi tukar sana ubah sini ubah apa semua. Dah, sebenarnya para ulama dari zaman ke zaman macam tu lah, sentiasa membuat perubahan, sentiasa menambah baikkan kitab-kitab yang ada, sampai kiamat pun kerja tu tidak akan selesai. Siapa ada ruang masa dia buat kan, siapa ada buat dan seterusnya kan. Saya sekarang tengah buat syarah Syama'il. Kita himpun lah, ada 10-12 kitab tu tengah buat kan, tapi kerja dia sangat rumit lah, nak semak, nak saring balik apa semua tu. Tapi bila ada orang yang sanggup untuk kata nak terbitkan, saya semangat lah nak buat. Sebab syarah Syama'il tak ada lagi kat Malaysia. Yang ada kitab Syama'il Muhammadiyah tu ada, dia hadis saja, dia tak ada syarah. Saya pernah buat dulu, seolah melihat Rasulullah tu, buku warna hijau tu dia cuma ringkasan, nota-nota ringkas je. Saya rasa tak puas hati. Jadi ada tim karya habis tadi ni minta, Ustaz kita kena buat syarah. Tak kira lah berapa jilid tak tahu lah kan. Tu baru 2 bab, dah sebulan lebih lah maksudnya kan. Jadi dengan kemalasan lagi, tapi kita cuba buat lah, kerana ini kita kata khidmat kepada hadis Nabi SAW, dan mudah-mudahan ada manfaat untuk akhirat nantilah, untuk kita semua, untuk apa, baca dan sebagainya. Okey, jadi itu hadis itu menceritakan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha baru balik daripada kubur, dan ada sebahagian sahabat tanya, wahai Aisyah, ke mana kamu pergi? Kata Sayyidatina Aisyah, aku menziarahi kubur Abdurrahman bin Abi Bakar, adik-beradik Aisyah radhiyallahu anha. Kan ada yang kata Abdurrahman ni anak kepada isteri Sayyidina Abu Bakar yang lain, tapi dia orang ni stay adik-beradik sebapa. Dia faham kan? Adik-beradik sebapa. Maksudnya kalau Sayyidina Abu Bakar meninggal dunia, semua dapat harta pusaka. Sebapa dah tu kan. Itu dipanggil istilah seibu sebapa kan. Jadi ni sebapa. Baik, menunjukkan bahawa para sahabat tak membantah Sayyidina Aisyah, tak ada kata Nabi dulu pernah kata haram ziarah kubur, tak benar ziarah kubur. Sedangkan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidatina Aisyah baru balik daripada ziarah kubur. Ada yang jawab haram ni, mereka kata apa? Sebenarnya itu sekadar lalu dan kebetulan lalu di situ dan ziarah. Bukan maksudnya bukan maksud Sayyidina Aisyah memang niat pergi ziarah tu, bukan. Kebetulan lalu je di tempat tu, di kuburan tu, dia pun singgah. Tu jawab yang bagi menyatakan haram lah. Baik, yang ketiga, hadis Aisyah radhiyallahu anha juga dalam riwayat Imam Muslim. Ni doa ziarah kubur. Siapa yang tanya? Sayyidatina Aisyah tanya Nabi. Kalau Sayyidatina Aisyah tanya Nabi, Nabi jawab. Nabi kata, kamu tak payah pergilah. Kan, jadi tak payahlah nak hafal doa, nak sampaikan tentang doa kubur. Kan, Assalamualaikum ya qaumul mu'minin tu, kan, wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahikun. Paling-paling ringkas pun Assalamualaikum ya ahlal kubur pun okey kan. Itu paling ringkas lah tu kan, tak dapat apa tak apa. Jadi ceritanya bagi salam kepada ahli kubur itu adalah sunnah ketika mana ziarah. Maka yang tanya tu Sayyidatina Aisyah, wanita. Maka Nabi jawab, Nabi tak membantah, menunjukkan bahawa wanita boleh berziarah kubur. Kan, maka di sini menunjukkan bahawa tentang wanita berziarah kubur hukumnya seperti mana lelaki, tetapi kena jagalah ada adab tertentu dan sebagainya, dan kemudian juga tidak berlaku kekerapan. Seminggu sekali ke dan sebagainya orang pergi kubur, dan tujuan utama adalah mengingati kematian. Ada pun hadis-hadis yang menyatakan tentang larangan itu tak cukup kuat daripada sudut dia punya bukan pendetailan, maksud daripada sudut hujahnya. Hadis tu saya macam tadilah kita sebut hadis riwayat Imam Tirmizi tadi, hadis Abu Hurairah tu, la'ana Rasulullah sallam, ataupun anna Rasulullah sallam la'ana zawarat kubur. Nabi melarang wanita-wanita menziarah kubur. Kan, wanita-wanita tu maksudnya kekerapan. Zawarat tu lain dengan ziarah. Ziarah ni sekali, zawarat kerap kali. Jadi yang tak boleh tu kerap kali, sekali-sekala, seminggu sekali ke apa, tak ada masalah. Maka menunjukkan bahawa larangan itu hanya semata-mata kepada yang kekerapan yang berlaku. Bahkan ada hadis juga dalam riwayat Imam Muslim, ketika mana seorang wanita tu dia menangis dekat kubur. Dia menangis dekat kubur, dia menangis lah. Menangis ni tak ada masalah, yang tak boleh meratap. Niyahah dipanggil. Maksudnya mencari-cari kan, ataupun hari ni kenapa kau mati kan, kenapa aku masih lagi perlu kau, contohnya gitulah. Yang tu tak boleh. Itu niyahah. Okay, itu menyakiti mayat lah. Innal mayyita yu'adzib bi buka'i ahli. Mayat itu diazab dengan sebab tangisan. Tangisan tu maksudnya apa? Ketidakredaan daripada ahli keluarganya. Kata Imam Ibn Hajar, ketidakredaan memang jenis orang jahiliah, dia upah orang ni supaya menangis betul-betul, jadi sedih disebabkan berlaku kematian. Jom pakat satu kampung menangis. Gitulah ibaratnya kan. Upah-upah. Jadi benda tu tak boleh. Benda tu tidak dibenarkan. Okey. Maka hadis tadi, yang wanita tadi,
wanita tu menangis, Nabi lalu kan wanita tu bercakap dengan Nabi seolah-olah macam dia tak apa sedih sangat lah. Kemudian Nabi pun tegur, jangan menangis, jangan bersedih. Dia kata, kau siapa kan? Dia tak tahu tu Nabi. Kemudian Nabi sebut, wasbiri ittaqillah wasbiri. Bertakwalah kamu wahai wanita kepada Allah dan bersabarlah. Nabi tak kata kau pergi balik. Dia tengah duduk kat kubur tu menangis tu. Nabi tak suruh pergi balik. Nabi kata bertakwalah kamu pada Allah dan bersabarlah. Jadi daripada kesimpulan ni kita kata bagi wanita nak pergi ziarah kubur Nabi dekat Madinah ke, kubur-kubur saudara mara ke dan sebagainya, maka hukum asalnya adalah sunnah dan dia adalah perkara yang tidak dilarang dalam agama kita. Dengan syarat menjagalah semua-semua apa yang kita sebutkan tadi. Okey, itu isu pertama. Isu kedua, adab ziarah kubur. Ni mungkin kita semua dah tahu dah, cuma kita pengulangan sikit lah. Okay. Yang pertama sekali, betul-betul kita pergi tu niat adalah kerana nak mengingati akhirat, mengingati kematian. Nabi sebut dalam riwayat Imam Tirmizi dalam hadis yang hasan, akthiru. Kan, banyaklah kamu mengingati apa? Pemutus kelazatan. Kan, iaitu hadim ladzat, iaitulah pemutus kelazatan. Apa dia? Kematian lah. Kan, sebab hidup ni lazat. Tadi pemutus dia adalah kematian. Semua tak ada dah. Makan, minum, apa semua bersukaria dan semua tak ada. Maka Nabi kata, ingatlah banyak-banyak pemutus kelazatan. Jadi maksudnya menunjukkan, ingatkan kepada kematian. Apa maksud ingat mati ni? Ingat mati, okay, mati. Macam tu ke ingat mati? Tak. Takut salah faham kan. Mengingati mati ni maksudnya apa? Kita tahu hakikat manusia ni akan meninggal dunia, manusia akan kembali kepada Allah, manusia ni akan diceraikan, roh dengan jasadnya akan kembali kepada Allah, maka semua itu termasuk dalam rangka mengingati mati. Banyakkan ibadah, mengingati sunnah-sunnah Nabi, lakukan amalan-amalan, itu semua rangka mengingati kepada kematian. Itu maksud dia. Baik, jadi pertama ingat kepada kematian. Yang kedua, di sini juga menunjukkan bahawa tidak boleh safar ataupun musafir semata-mata untuk menziarahi kubur. Tidak boleh musafir semata-mata tujuannya adalah untuk menziarahi kubur. Sebab apa? Sebab dalam riwayat Imam Al-Bukhari kata Nabi SAW, la tushaddur rihal illa ila thalathatin masajid. Tidak boleh kamu bersungguh-sungguh untuk rihal, maksudnya melakukan rihal ni dia macam menunggang binatang lah untuk pergi musafir ni. Tak boleh sungguh-sungguh kamu melakukan musafir melainkan ketiga masjid. Nabi kata Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Yang tu musafir tak ada masalah. Dan memang orang pergi musafir untuk tujuan tu pun kan, kalau boleh masuk di Palestin ke apa dan sebagainya, kan, maka boleh masuk untuk tujuan musafir untuk berziarah ataupun melakukan menunaikan ibadah di tiga masjid. Kan, sebahagian pun ada pendapat minoriti di kalangan para ulama tidak boleh iktikaf melainkan tiga masjid ni saja. Itu pendapat yang agak sempit lah. Pendapat yang tepatnya mana-mana masjidnya di atas muka bumi ni boleh beriktikaf selagi mana dipanggil masjid, selagi mana dipanggil surau awam, selagi mana dipanggil surau Jumaat, maka tidak jadi masalah untuk iktikaf di dalamnya. Itu dia punya konsep. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, bagi salam. Okey, ziarah kubur, bagi salam lah nak masuk tu. Apa dia salam tadi ya? Paling kurang Assalamualaikum ya ahlal kubur. Ada orang kata ya ahli kubur. Bolehlah bahasa Melayu tu ahli kubur. Bahasa Arab ahlal kubur lah. Tak apalah tu ya ahli kubur ya ahlal kubur. Tapi kalau Assalamualaikum ya qaumal mu'minin wal muslimin wa nahnu insyaallah bikum lahikun ataupun wa inna insyaallah bikum lahikun, itu lebih baiklah. Maksudnya salam sejahtera kebaikan kepada kaum siapa? Muslimin dan muslimin, muslimin muslimat dekat kubur tu, dan kemudian kami juga akan mengikuti kamu tidak lama kemudian. Kan insya-Allah kami juga akan mengikuti kamu. Maksudnya dekat mana? Kematian. Itu maksud dia. Kan jadi bagi salam pun mengingatkan kita kepada kematian di bila mana berziarah di kubur. Okey, itu yang ketiga. Yang keempat, jangan duduk atas kubur. Pergi ziarah tu jangan duduk atas kubur. Dalam riwayat Imam Muslim kata Nabi SAW, la tajlis 'ala al-qabr. Jangan kamu duduk atas kubur. Nabi kata kalau kamu pegang jamrah, kalau kamu pegang bara api, kan, maksudnya lebih baiklah daripada kamu duduk tu. Seolah-olah Nabi nak bagi tahu duduk di atas kubur tu terbakar. Kan? Maksudnya azabnya besar. Jangan duduk di atas kubur. Samalah langkah kubur, duduk atas kubur ni benda maksud dia. Bukan, tak ada orang pergi duduk atas kubur tu. Tepi-tepi tu. Tu sama tu sebenarnya. Itu juga termasuk lagi di kalangan orang panggil orang panggil apa, kepuk kan. Kan itulah simen itulah apa semua. Itu pun tak dibenarkan untuk kita duduk kat situ. Itu pun masih termasuk dalam syubhah, perkara-perkara yang samar
memanglah tak ada orang duduk atas kubur tu, betul tak ada kan, cuma ke tepi-tepi tu kan. Sebab tu kita kena faham, kubur satu tu lahat, maksudnya kita memang tak duduk atas tu, tapi kita duduk atas lahat kan. Tepi tu yang ni tu, ada setengah orang dia pandai, dia ketengahkan sikit kan, maksudnya lahat tu biar masuk sikit ke tengah, tapi ceritanya masih sama, duduk sama lah. Maka Nabi SAW tidak membenarkan. Yang binaan tu pun satu perbincangan yang panjang lah kan. Bina atas kubur apa, buat binaan, memang ada dalam riwayat Imam Muslim, Nabi suruh ratakan binaan apa semua tu kan. Tapi kita nak cerita kita tu jaga adab-adab yang seperti itu. Baik, tu yang keempat. Yang kelima, kalau dapat masuk jangan pakai selipar. Jarang kita dengar ni, betul Ustaz? Betul. Dalam hadis riwayat daripada Imam Ahmad ataupun dalam riwayat Abu Daud dan juga Imam Tirmizi, hadis yang hasan daripada Bashir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Cuma para ulama bincanglah, adakah khusus untuk Bashir ke ataupun memang wajib ke ataupun bagaimana, tu ada perbincangan yang sangat panjang. Apa dia kata Nabi SAW? Ya sahibas subtatayn, wahai pemakai kasut, Nabi kata, wahai yang memakai kasut, waihak, Nabi kata, alqi subtatain, jaga-jaga kamu, cabutlah selipar kamu, kata Nabi SAW. Sebab tu tuan-tuan, ini jarang kita dengar sunnah ni, terutama kalau kita pergi nak menziarahi, bukan menziarah tu semata-mata, tapi nak mengebumikan jenazah kan. Lebih baik kalau kita nak mengebumikan jenazah, bila masuk ke tapak nak tanah perkuburan itu, kalau dapat tanggalkan selipar waktu dan keadaannya, maka sunnah untuk tanggal, dia tak wajib. Walaupun nampak perintah tu Nabi kata waihak alqi ni maksud fi'al amar, tanggallah selipar kamu. Nabi kata macam tu, seolah-olah macam wajib, tapi tidak wajib. Cuma kita kata dapat, kalau kita dapat tanggalkan waktu ziarah ke apa ke dan sebagainya, tu belum bincang lagi. Kalau macam mana kalau tanah tempat kubur tu berduri kan, ada apa macam-macam lah, itu kita kata pakai je lah. Cuma kalau ada kemampuan nak masuk ke tempat kawasan kubur tu, kalau dapat tanggalkan selipar, maka itu adalah salah satu daripada sunnah yang ditinggalkan. Dipanggil as-sunnah mahjurah, sunnah yang ditinggalkan. Jadi kita hidupkan balik tu, memang orang akan nampak pelik, ni pasal haji tanggal selipar ni. Kata kan, jenuh pula nak terang benda ni sunnah ke apa semua. Ya ke? Saya tak pernah dengar. Tak pernah dengar bukan tentu benda tu tak sunnah. Kan? Itu kena faham juga tu. Kan? Jadi kita kata, bertanyalah, fahamlah, apa is'al, tanya pada orang, maka nanti kalau orang beritahu tu sunnah, maka kita dapat satu ilmu. Kalau tak, maka kita kata tidaklah ada ilmu yang kita dapat. Okey. Kemudian yang keseterusnya, adab ziarah kubur, doa lah pada si mati. Okey, berdoa kepada si mati. Itu yang paling dituntut. Allahumma fillahu warhamhu wa'afu anhu. Doa-doa daripada yang sunnah baginda Nabi SAW, boleh kita doa. Kan cumanya nak baca Fatihah ke, nak baca ayat kursi ke, nak baca 3 ku dan sebagainya, benda tu khilaf yang sangat panjang lah. Kalau ikutkan Imam Syafi'i tak sampai pahala-pahala bacaan itu. Kan, kemudian kalau ikutkan pendapat juga daripada Imam An-Nawawi, disebut dalam Minhaj Syarah Sahih Muslim, pun bawa pandangan menyatakan tak sampai. Tu mazhab Syafi'i tu. Imam Ibn Kathir bawa dalam tafsir Ibn Kathir pun kata tak sampai. Pandangan daripada Imam Syafi'i dan mazhab dan sebahagian ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i. Adapun Hanafi dan sebagainya kata sampai. Dan mereka katakan dengan doa, ya Allah, sampaikanlah pahala bacaan Fatihah 3 kulaku ni kepada si mati. Contohnya gitu. Benda ni khilaf lah, benda ni khilaf. Dia bukan isu akidah, dia isu fiqh. Isu fiqh, hukumnya bagaimana dan sebagainya, maka tidak terlalu untuk kita katakan sebagai perkara yang benda ni bid'ah. Benda ni masih ada khilaf, perbincangan yang panjang tentang isu ni kan. Jadi maksudnya dengan doa tu mudah-mudahan lah, kalau siapa yang pegang pada pendapat sampai. Siapa kata tak sampai, maka dia tak buat, dia hanya berdoa saja, dan mudah-mudahan dengan doa itu juga benda yang besar. Kan doa ni benda besar. Sebab tu dalam riwayat Imam Ahmad, kata Nabi SAW, di hari akhirat kala ada seorang lelaki ni, darjat dia ditinggikan di syurga. Kan darjat ni ditinggikan di syurga. Hadis sahih, hasan statusnya. Kemudian lelaki ni bertanya kepada Allah. Dialog ni tidak mustahil dekat syurga apa semua, memang dialog dengan Tuhan apa ni tak dia jadi isu. Di akhirat sekalipun tak ada masalah. Kan dialog ni benda yang biasa di hari akhirat ataupun di syurga. Maka lelaki ni tanya, ya Allah, daripada mana aku boleh dapat darjat tinggi ni? Bi istighfar liwalidik, dengan sebab istighfar anak engkau. Maksudnya doa anak engkau tu boleh meninggikan darjat kamu di syurga. Itu menunjukkan dalil jelas bahawa doa juga boleh
meninggikan darjat di syurga, menghapuskan dosa-dosa dan sebagainya yang berkaitan dengan roh si mati yang boleh kita doakan. Itulah antara adab-adab ataupun apa yang kita sebutkan sebagai ziarah kubur. Okey. Kemudian cerita pula hadis tadi berkait dengan ziarah kubur baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, apa yang kita kena buat? Pertama bagi salam lah. Pertama sekali kita kata ada riwayat daripada Imam Ahmad dan Abu Daud, hadis yang sahih. Salam ni dekat mana-mana pun sampai. Kita tahiyat tu pun salam juga. Tahiyat dan salam. Selawat tu pun sama. Allahumma salli wa sallim. Sejahtera juga, salam juga. Maka asalnya berkirim salam ni dia taklah termasuk daripada benda yang jadi sunnah. Kan kirim salam ni maksud kirim salam apa? Kirim salam ke Nabi kat Madinah. Kirim salam ni asalnya sunnah. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, dalam riwayat Imam Muslim, Nabi balik bila dah jumpa Jibril, Nabi kata, "Inna Jibril tuqra'i alaiki salam." Jibril kirim salam dekat kamu. Maka bagi salam, kirim salam, maksud bagi salam tu sunnah dah, kan? Kirim salam tu sunnah. Cuma persoalan yang saya sebut ni ialah dia dua isu berbeza. Kirim salam kat Nabi. Tu cerita dia. Kirim salam, sampaikan salam dekat Nabi. Kan ini kita pun pergi dekat kubur Nabi, kemudian kita kata tadi Ahmad kirim salam, ya Rasulullah. Kawan saya tu Ahmad kirim salam. Boleh ke gitu? Jadi kita kata secara umumnya asalnya ada orang berhujah dengan hadis umum tu. Hadis umum ni kepada orang masih hidup, kepada jiran, pada sahabat, apa semua saudara mara, tu maksud dia. Tapi hadis khusus ni bagi salam itu maksudnya kita tak payah sampaikan salam. Kerana salam ni dalam riwayat Imam Abu Daud dan juga Imam Ahmad, dekat mana-mana pun sampai pada Nabi. Apa buktinya? Yang kita duk salawat. Apa maksud salawat? Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Apa maksud salawat? Ya Allah, berikanlah perhormatan, berikanlah sejahtera, keselamatan, selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu maksud salam. Yang kita salawat tu maksudnya memberi salam ataupun menyampaikan sejahteraan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di mana kita buat pun Nabi kata sampai. Tak ada masalah. Kan? Tak ada masalah. Cuma daripada hadis tu juga menunjukkan bahawa kita bagi salam, Assalamualaikum alayka ya Rasulullah, contohnya kat kubur, itu juga merupakan satu perkara yang dituntut kerana ada hadis tadi tu. Kan ada sebahagian ulama dia panjangkan, dia kata nanti pergi pula sebelah kanan kubur Sayyidina Abu Bakar, Assalamualaikum ya Abu Bakar. Pergi pula sebelah tadi, Assalamualaikum ya Umar. Kan sebab tiga-tiga tu ada kubur para sahabat. Cuma kita kata secara nasnya, yang jelasnya adalah bagi salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, bagi salam tu sendiri kena hadap kubur ke kena hadap kiblat? Sebab salam tu satu doa. Assalamualaikum ya Rasulullah, salam sejahtera kepadamu ya Rasulullah. Sebab tu tak boleh bagi salam kepada orang non-muslim, sebab dia satu doa. Kata Nabi SAW dalam riwayat Imam Al-Bukhari, la tabda'ul bisalam alal yahud, ataupun la tabda'ul yahud bisalam. Jangan kamu mulakan kepada orang Yahudi non-muslim dengan beri salam. Jelas Nabi sebut sebab dia adalah doa. Dia adalah doa. Maka sekarang ni apa pandangan para ulama? Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Syafi'i menyatakan bagi salam tu menghadap kiblat sebab dia satu doa. Di tiga imam mazhab ni menyatakan nak bagi salam kat Nabi tu pun kena menghadap ke arah kiblat. Kan. Ada sebahagian pula kata yang lebih tepatnya bukan menghadap kiblat. Tiga orang ni membenarkan untuk bagi salam tu menghadap kubur Nabi. Itu yang lebih tepat lah. Jadi pandangan yang lebih tepat ialah bukan yang kata tak bagi salam tadi. Bagi salam boleh menghadap ke arah kubur baginda Nabi SAW. Cuma doa kena hadap kiblat. Sebab tu kalau kita pergi tu kena pukul dengan Haji, kiblat. Haji, kiblat. Kita duk doa hadap kubur Nabi, contoh kan, dia suruh pusing ke arah kiblat. Betul lah sepatutnya. Doa ni sepanjang-panjang masa ke arah kiblat adalah lebih yang paling terbaik. Itu maksud sebenar. Tapi Imam Abu Hanifah bersendirian pandangan beliau menyatakan bahawa salam ke berdoa ke tak boleh hadap kubur Nabi. Takkan kata Imam Abu Hanifah tak suka Nabi pula. Jadi kan orang akan kata macam tu kan. Tak apa paling menguat apa Wahabi Abu Hanifah ni kata kan. Imam Abu Hanifah tu 170 meninggal dunia, 150 kan, lahir 70 Hijrah, meninggal 150 Hijrah. Tak pasal-pasal dia Wahabi kan. Punya jauh dengan Muhammad bin Abdul Wahab. Dah kita kata ini pendapat Imam Abu Hanifah. Maka Imam Abu Hanifah menyatakan sama ada bagi salam ke sama ada berdoa pun tetap kena menghadap ke arah kiblat. Kan, jadi tiga mazhab lebih ringan sikit lah. Tapi bab salamnya kita pergi kat kubur Nabi, Assalamualaikum ya Rasulullah contohnya.
Cukuplah kat situ kan. Kemudian doa hadap kiblat lah. Itu dimaksudkan. Okey, jadi kita jelas kat sini maksudnya sunnah ziarah kubur Nabi SAW, sunnah bagi salam, dan juga dia bukanlah merupakan satu perkara yang melupakan Nabi kalau kita tak berkesempatan untuk umrah ke untuk haji ataupun untuk menziarah kubur baginda Nabi SAW. Okey, kita jawab sikit. Isu yang keempat. Kubur Nabi itu dalam masjid. Jadi ramai orang berhujah, boleh buat kubur dalam masjid. Pertama, dalam riwayat Imam Ahmad, banyaknya hadis-hadis yang Nabi tak nak kubur Nabi itu sendiri jadi tempat yang disembah. Kata Nabi SAW, Nabi doa dalam riwayat Imam Ahmad, Allahumma la taj'al qabri wathan yu'bad. Ya Allah, jangan jadikanlah kubur aku bahala yang disembah. Nabi sebut kan, bahala ataupun patung yang disembah. Okey, sekarang ni kenapa kubur Nabi? Pertama sekali, Nabi SAW, kita baca sejarah, kita faham sejarah kan, takkan ada siapa kata Nabi tu dimasukkan jenazahnya, dikuburkan dalam masjid Nabi. Takkan siapa ada kata. Sebab asalnya Nabi ni dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Nabi ni akan dikebumikan di mana tempatnya meninggal. Nabi meninggal di dalam bilik Sayyidatina Aisyah, di dalam rumah Nabi. Apa kaitan dengan masjid? Kan, apa kaitan dengan masjid? Maksudnya dekat situ kita dapat faham, bukan sebab Nabi tu sengaja dikebumikan di masjid. Tapi pada tahun 94 Hijrah berlaku perluasan Masjid Nabawi dengan sebab umat Islam dan semakin ramai. Termasuklah kubur Nabi itu pun termasuk dalam masjid. Tu khilaf pula di kalangan para fuqaha. Maksudnya yang betul-betul dapat pahala, kan dia ada pahala 100,000 tu dekat Masjidil Haram. Ada riwayat yang pelbagai sebenarnya berkenaan dengan Masjid Nabi. Ada kata 5,000, ada kata 10,000. Yang dalam riwayat Imam Muslim dan riwayat Imam Ahmad kata 5,000. Jadi yang asal saja ke tapak Nabi tu ataupun perluasan tu. Maksudnya bagi siapa yang solat dalam Masjid Nabawi, selagi mana dipanggil masjid binaan sekarang, bukan binaan yang pada zaman Nabi tu. Square feet dia rendah je, sikit je. Kan? Tapi kalau dah perluasan begitu sampai berhektar mungkin, kan, besar Masjid Nabi tu, maka majoriti ulama kata tetap dapat pahala 500,000 tu. Sebab dia tetap termasuk dalam rangka kawasan Masjid Nabi SAW. Jadi jangan risaulah, dekat mana sebenarnya Masjid Nabi ni? Takut nanti tak dapat 5,000, kita kena pergi solat tempat asal. Dekat mana? Dekat Raudhah lah. Bukan semua orang boleh pergi kat Raudhah kan. Bukan setiap masa boleh solat kat Raudhah. Kita kata tak. Walaupun berlaku perluasan, maka majoriti para ulama mutaakhirin dan semua sekali lah menyatakan bahawa tetap dapat dia punya pahala 5,000 pahala tu, ganjaran tu. Okey, jadi ceritanya 94 Hijrah, kebanyakan para sahabat dah meninggal dunia. Maka pada zaman itu antara ulama yang besar bersuara Imam Sa'id ibn Musayyib ataupun Musayyab. Beliau menyatakan, Sa'id ibn Musayyab, beliau tak redha, beliau tak suka berlakunya pembesaran itu sehingga kan kubur Nabi itu termasuk dalam masjid. Sebab ulama hadis ni faham, Imam Sa'id ibn Musayyab ni ulama hadis besar. Kan? Jadi mereka semua ni faham, menunjukkan bahawa sebenarnya kalaulah benda ni berlaku akan timbul fitnah. Dan memang akan timbul fitnah pun. Orang kata tu masjid Nabi ada dalam kubur, dalam kubur pula. Tu kubur Nabi ada dalam masjid. Kan? Jadi banyaklah kat Malaysia ke kat mana pun buat kubur dekat masjid. Kan? Bahkan ada satu tempat lagi pembinaan tertentu dan sebagainya. Memang ada pun, kita pergi kat mana-mana negeri pun ada setengah-setengah tu ada kubur dalam masjid tu. Kan? Itu kadang-kadang tu sengaja diletak. Sebenarnya silap faham. Maksud sebenarnya hadis tu ialah berlaku pembesaran. Dan kemudian sebab berlaku pembesaran tak boleh elak, maka termasuklah masjid kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Masjid Nabawi. Itu dia punya asbab dia. Bila tu 94 Hijrah, dan Imam Sa'id ibn Musayyib dan ramai lagi tabi'in lain membantah. Sebenarnya berlaku khilaf juga pembesaran tu sehingga kubur tu termasuk dalam Masjid Nabawi di zaman tabi'in tu sendiri. Tapi kita nak cerita bukan sebab masjid kubur Nabi tu sengaja diletakkan dalam masjid, asalnya ialah tapak rumah Nabi. Kan macam selak tirai je. Kan, nak pergi ke rumah, nak pergi ke masjid tu Nabi SAW. Okey, jadi itu kita kata antara beberapa perkara yang kita boleh dapat perbincangan daripada apa yang kita sebutkan ni. Okey, kemudian akhir daripada nota tu, perbincangan tu. Okey, oleh itu hukum ziarah kubur atau makam baginda Nabi SAW. Okey,
makam ni bahasa Melayu. Saya dulu kecil-kecil ingat makam Ibrahim tu tempat Nabi Ibrahim dikebumikan. Rupanya tempat kaki kan. Dulu kenapa pula makam Nabi Ibrahim kat Masjidil Haram kan? Dulu kecil-kecil lah tak faham kan. Sama juga. Kenapa nama Masjidil Haram tu tanah haram? Kenapa yang haram? Jadi patutnya halal lah kan. Rupanya kita faham kan, bila dah mengaji apa semua, dah makin besar dewasa, baru kita faham kenapa isu tu berlaku. Okey, jadi maksudnya berapa perkara, berapa isu sunnah ziarah kubur baginda Nabi SAW, dan kemudian bukanlah meminta membuat perkara-perkara yang syirik lah. Kan. Jadi kita kata kadang-kadang orang nak buat syirik ni bukan semesti kat kubur. Kat mana dia buat syirik? Pergi ke apa yang dekat BD tu, Eva Musa, pergi tengok tu kan semua kubur-kubur kat atas tu. Ada orang balik duit RM1 lah atas, benda-benda syirik dia buat. Kan maksudnya bukan setakat kat kubur, kat mana-mana pun kalau orang nak buat syirik juga lah. Kan, tak kira lah dekat atas bukit ke kat apa ke, maka kita kata asalnya kita tahu ni akidah, ini tauhid, maka kita perlu berhati-hati dan perlu jaga. Okey, wallahu alam, saya rasa cukup dekat situ. Kita pun dah masuk Isyak. Ada soalan sebelum kita solat? Sebelum azan? Okey. Okey. Berdoa di kubur, kalau kita dapat menghadap ke arah kiblat, maka kita dah hadap ke arah kiblat. Kalau kita dapat pastikan kiblat lah. Itu dia punya konsep dia. Kan? Jadi bukan menghadap ke arah kubur lah, kerana dibimbangi ada syubhah kat situ, maka lebih elok untuk kita berdoa kalau kita dapat fahamlah ke arah kiblat tu kat mana. Kan biasa kita ada orang solat gaib, ada orang solat lepas ke bumi tu tak sempat solat dekat kubur. Kan? Jadi kita boleh expect lah mana-mana kiblat tu, maka menghadap ke arah kiblat itu lebih utama. Lebih utama. Wallahualam. Okey. Macam mana? Okey. Daripada sudut dia punya pahala dia, dalam riwayat Imam Muslim kata Nabi SAW, raudhah ni dia adalah raudhah min riyadil jannah. Kan dia adalah daripada taman-taman syurga. Taman-taman syurga tu masuk rahmat, pahala, keberkatan apa semua tu mendekatkan manusia ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tanya saya adakah beza? Ya. Maksudnya di Masjid Nabawi tu sendiri pun dah 5,000, ataupun ada riwayat lain sebut 1,000, ada riwayat sebut 10,000. Maksudnya masih berbagai jenis riwayat dan saling menguatkan antara satu sama lain. Di Raudhah itu sendiri sangat special pula. Kan kerana di situ pula dengan rahmat, keberkatan, mustajab doa dan sebagainya, maka lebih lagi pahalanya daripada kawasan yang biasa dalam Masjid Nabi SAW. Sampai sekarang pun dia orang tak tukar lagi so, kan kapet warna hijau tu kan. Itulah kawasan menandakan Raudhah. Jadi kalau tanya saya, memang ada kelebihan dan lebih lagi pahala daripada kawasan yang biasa. Cumanya jangan sampai kita sigur orang ni orang tu tumbuk orang tu kalau mata nak masuk. Kan itu kita kata benda yang sunnah kita dapat tu, mudah-mudahan ada orang dapat setiap hari. Ada orang dapat pergi sepanjang 4-5 hari tu sekali je dapat. Tak apalah. Itu semua adalah rahmat, keberkatan. Yang penting bila kita dapat masuk tu, jangan membazirkan ataupun kita minta lah doa dan segala-galanya, ibadah sungguh-sungguh. Wallahualam. Ada beza. Dia punya pahala. Ada persoalan lain? Okey. Manjalara. Oh, okey. Tidak, dia bukan judi. Sebab kita bukan ada unsur pertaruhan, dia punya kontrak. Kalau ikut akad dia, maksudnya kita punya sumbangan pada harap kematian ni adalah tabarruk, derma secara tetap. Maksudnya setiap tahun tu kita akan derma RM30. Dan dia memang derma sebenarnya. Bila derma dan kemudian orang derma balik pada kita. So contoh gini, semua dalam kelas ni derma RM50. Nanti dengan derma tu, siapa-siapa yang ada kematian, siapa-siapa ada penyakit, kita akan bagilah. Bagi tu berapa banyak? Bukan RM50. Mungkin hasil daripada derma yang ramai-ramai tadi tu. Maka hasil pada derma ramai-ramai tadi, maksudnya orang semua sumbang ke masjid RM30, ada mungkin RM10,000. Maka ni berlaku kematian. Okey, kita bagi dia RM1,000 contohnya. Ataupun RM900. Pengurusan apa? Dia tak termasuk daripada judi dan tak termasuk daripada benda-benda yang diharamkan. Sebab dia adalah sumbangan secara ikhlas. Dan bukan ada niat nak bertanding ke bertaruh tak. Sebab judi ni dia kena bertaruh. Kan bertaruh ni maksudnya apa? Kena lawan ataupun kena fikir, kena strategi dan sebagainya. Menang. Saya habis duit, ni pergi ke sana. Sebab tu insurans ada unsur judi.
takafur tak ada unsur judi. Sebab takafur tu dia kontrak dia tu adalah tabarru', derma, ta'awun, bantu membantu. Daripada mana hasilnya takafur tu? Daripada khairat kematian. Khairat kematian dia cuma peringkat masjid. Kampung sebelah tak boleh masuk. Dia masjid tu je, masjid Qaryah. Kan orang sebelah tak boleh, taman sebelah tak boleh masuk. Jadi taman sebelah kena buat khairat kematian dia sendiri, masjid dia sendiri. Kalau takafur, satu Malaysia boleh masuk. So semua boleh bantu membantu. Yang ni accident 100,000 kat dia. Dan syarikat takafur akan melabur secara halal, dan daripada profit takafur tu dia juga bagi pampasan, termasuk dalam pampasan. Yang ni pun accident pula bagi. Yang tu banjir kereta dia rosak, bagi. Yang ni accident, bagi. Jadi maksudnya tidak termasuk pada unsur judi kerana bukan bertaruh. Kerana asalnya adalah kontrak akad berkait dengan derma, sumbangan, dan tidak kita kata sebagai, dia sebenarnya ada harap tu. Ada harap untuk dapat. Kan nanti kalau masuk ni dapatlah 1,500, dapatlah 1,000. Itu tak ada isu. Sebab tu dalam perbahasan di sisi mazhab Imam Malik dipanggil ilzamut tabarru'. Kan maksudnya mewajibkan kita mendermakan semula orang yang dah telah derma pada kita. Tak ada masalah. Kan? Sebab tu kita kena, macam contoh ginilah saya buat. Kita bagi sepinggan mi goreng dekat jiran kita. Takkan jiran pulang pinggan je. Faham tak? Nanti dia akan pulangkan nasi lemak 2 bungkus pula, contohlah. Kan dia bagi roti paling-paling kurang pun adalah buah lain kan nak pulang balik tu. Jadi kita kata saling bertukar hadiah apa semua tu samalah kontrak yang digunakan dalam khairat kematian ataupun dalam tanah. Jadi tak termasuk unsur judi. Wallahualam. Ada soalan lain? Habis? Okey, kita berhenti dulu kat sini, insya-Allah nanti kita sambung lagi perbincangan ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah dengan tasbih kafarah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.